Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan thayyibah mubarakah min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam ini kita memulakan majlis zikir kita, majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab. Kita memohon semoga Allah membuka pintu hati kita, melapangkan dada kita, mencurahkan ilmu yang bermanfaat, dilembutkan lidah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik seperti mana bacanya Nabi SAW, diringankan anggota untuk melaksanakan segala perintah-perintah Al-Quran. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah buat junjungan besar Nabi SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat, mereka-mereka yang berjuang dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa buat ibu-ibu dan ayah-ayah dan mereka-mereka yang kita kasihi yang telah pergi mendahului kita. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kebaikan buat kita semua dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, dan kuasa masjid, Ustaz Nazir, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan lagi majlis ilmu kita pada malam ni, marilah sama-sama kita niat iktikaf. Semoga setiap saat keberadaan kita di rumah Allah, setiap saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan ganjari dengan kebaikan insya-Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Seumpamanya lah penduduk ataupun rakyat Selangor yang mendapat jemputan daripada raja ataupun daripada Sultan Selangor, agak-agak adakah Sultan nak jemput seluruh rakyat Selangor datang ke istana dia ke ataupun orang-orang yang terpilih? Jadi sudah tentulah orang yang terpilih. Takkan Sultan nak jemput seluruh rakyat Selangor datang istana untuk dia berjumpa, dia makan bersama kan, untuk mendapat layanan istimewa. Maka orang-orang yang terpilih untuk datang ke istana Sang Sultan, maka orang tu adalah orang yang terpilih. Begitulah bagaimana kita hari ini orang yang terpilih oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah di rumahnya yang mulia. Allah kuatkan azam kita, Allah kurniakan kesihatan kepada kita, dan Allah gerakkan langkah kita untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala menyahut seruan panggilan Allah. Jadi tuan-tuan tak terasa kegembira sebab kita dijemput oleh Allah. Allah sihatkan kita, Allah gerakkan langkah kita, Allah kuatkan semangat kita. Tak rasa gembira ke? Sebab dah selalu sangat dapat jemputan Allah ni, jadi dia tak rasa apa-apa. Begitulah manusia kita ni, kerana setiap saat, setiap ataupun sering mendapat nikmat, sering kita lupa untuk mensyukuri nikmat tu, sehinggalah satu ketika nanti Allah tarik nikmat tu, barulah kita terasa sangat
Waktu kita sihat, setiap saat, setiap waktu kita dapat datang masjid. Kita tak terasa nikmat datang masjid. Sehingga sampai satu ketika nanti tuan-tuan, kita sakit dan tak larat nak datang masjid. Waktu tu kita akan terasa rindu sangat, rasa rugi sangat tak dapat datang masjid. Kita terasa sangat bahawa datang ke masjid itu suatu nikmat. Sehingga Allah tarik nikmat tu. Kita hari ini sihat, alhamdulillah. Sampai satu ketika nanti kita akan sakit. Kita tak mampu nak berjalan, kita terbaring. Waktu tu, ya Allah, kita terasa sihat itu merupakan satu nikmat. Jadi tuan-tuan kena rasa setiap kali kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Syukur sangat, ya Allah, Kau kuatkan hatiku, Kau kuatkan semangatku, Kau kuatkan langkahku, Kau berikan kesihatan kepadaku, dapat aku tunaikan salat berjemaah. Kena rasa gembira, kena rasa terima kasih, kena rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah pula di kalangan orang yang datang semayang ke masjid ni pula, bukan semuanya datang duduk dengan kuliah. Tetapi tuan-tuan, Allah kuatkan semangat dengan Allah tetapkan hati tuan-tuan tak balik rumah lagi. Walhal balik rumah seronok, tengok TV, makan, main dengan isteri dan anak-anak, seronok-seronok jalan-jalan. Mungkinlah ada orang seronok balik rumah. Tetapi Allah dah campakkan keseronokan dan kelazatan duduk dalam majlis ilmu. Itu nikmat tu. Ramai kita tak perasan lagi duduk dalam majlis ilmu itu satu nikmat. Sebab duduk dalam majlis ilmu itu adalah duduk dalam raudhah, syurga. Sebab Nabi kata, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Apabila kamu melintas taman syurga, riyadul jannah, taman syurga, maka kamu kena duduk dalam taman syurga. Jadi para sahabat, bila Nabi kata ada taman syurga, Nabi suruh singgah. Sahabat tanya Rasulullah, "Qila wa ma riyadul jannah?" Mana taman syurga dunia ni ya Rasulullah? Kan apa jawab Nabi? Qala hilaqazik. Majlis ilmu itu adalah taman syurga. Jadi tuan-tuan, seronok tak duduk dalam majlis ilmu ni? Tu tak ada perasaan. Tengok muka-muka masam je. Tambah-tambah ustaz tak pernah datang, tiba-tiba cakap entah apa-apa, lagi menyampah kan. Jadi tuan-tuan kena rasa seronok, kena rasa syukur, kena rasa gembira. Kena rasalah, tengok muka semua kelat je, yang tidur pun ada kan. Jadi tuan-tuan kena gembira, syukur. Cuba senyum, tengok. Cuba senyum. Susah sangat nak senyum. Kan senyum tu sedekah. Tak dapat sedekah duit kat saya, dapat sedekah senyum pun saya gembira. Alhamdulillah. Dapat sedekah duit lagi, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kena senyum, gembira, duduk dalam majlis ilmu. Sebab Allah pilih kita duduk dalam syurga dunia. Mudah-mudahan satu ketika nanti, kerana Allah dah catat kita ni sebagai penghuni syurga dunia, kita doalah mudah-mudahan Allah kekalkan nama tu sampailah kita dapat duduk dalam syurga akhirat nanti. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan kita datang ke rumah Allah, kita datang semayang, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, tak lain tak bukan tuan-tuan nak apa sebenarnya? Siapa nak jawab, angkat tangan. Tuan-tuan datang ni nak buat apa? Datang masjid ni buat apa? Dapat duit? Tak dapat duit. Bahkan kena keluar duit kalau yang datang naik kereta, naik motor, terpaksa beli minyak. Bahkan terpaksa perah keringat, berpeluh, berjalan, penat. Duduk rumah lagi seronok. Tak dapat apa-apa. Dapat duit tak? Tak dapat. Apa tuan-tuan nak datang dalam majlis ilmu? Apa tuan-tuan nak datang dalam masjid ni? Datang nak buat apa? Tidak lain, saya percaya tuan-tuan nak redha Allah. Nak dapat duit, memang takkan dapat duit datang masjid, tapi kita akan dapat pahala. Setiap langkah kita datang ke masjid tu Allah angkat darjat. Langkah lagi Allah ampunkan dosa. Semua tu kita buat untuk apa? Kita nak Allah redha pada kita, Allah suka pada kita, Allah sayang pada kita, Allah rahmat pada kita. Apa makna rahmat? Sebab tu kita masuk pintu masjid tadi, jangan lupa, kena ingat selalu, masa nak langkah masuk pintu masjid, langkah kaki kanan. Masuk ke pintu masjid, angkat tangan, baca doa.
Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini doa yang dihafal oleh anak-anak ataupun adik-adik tadika. Anak-anak tadika, cucu-cucu kita belajar doa ni. Tapi atuk-atuk yang dah jauh daripada tadika dah terlupa dah doa waktu belajar tadika. Masuk menonong je, masuk terus masuk, bagi salam pun tidak, angkat tangan doa pun tidak. Tuan-tuan, masuk dalam masjid, masjid ni dipenuhi dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Sebab tu Nabi ajar baca doa, Allahumma ftahli, wahai Allah bukakan bagiku abwab, pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah penuh Allah limpahi dalam masjid. Sebab tu kalau kita gundah gulana, sedih, tak tenteram, datang masjid, insya-Allah Allah campakkan ketenangan, Allah berikan kasih sayang. Selalu datang masjid orang akan rasa tenang kerana dalam masjid ni penuh dengan rahmat Allah. Rahmat abwab, maksud abwab tu bukan satu pintu, pintu-pintu rahmat. Jadi nak cerita rahmat Allah ni banyak, berbagai-bagai bentuk rahmat Allah, berbagai-bagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang paling besar iaitu Allah bagi kita Al-Quran. Kerana tu dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu, kami turunkan Al-Quran, maknanya Allah bagi kita Al-Quran ni tak lain dan tidak bukan, kata Allah, ma huwa syifa', dia tu tak lain dan tak bukan sebagai penyembuh. Al-Quran tu menyembuhkan berbagai-bagai jenis penyakit. Yang pertama, Allah sembuhkan penyakit akidah. Sebab waktu Al-Quran turun, umat dan masyarakat ketika itu akidahnya cukup rosak. Akidah yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah berbagai-bagai sembahan selain Allah. Maka turun Al-Quran, Al-Quran itu ubat, merawat penyakit-penyakit akidah supaya menyembah hanya Allah yang esa. Allah sembuhkan penyakit akidah, syifa. Dan Allah menyembuhkan penyakit akhlak. Bahkan hari ni kita kalau anak-anak yang dah tak terkawal tu, sekolah menengah, sekolah kebangsaan, kita tengok dia dah tak boleh nak kawal, perangai buruk, jahat, nakal apa semua ni. Kalau orang dulu-dulu hantar pergi sekolah agama, hantar pergi sekolah tahfiz. Sebab mereka yakin bahawa Al-Quran tu akan sembuhkan penyakit akhlak. Sebab itulah zaman Nabi ketika Al-Quran itu turun, akhlak umat waktu tu akhlak yang cukup buruk. Bergaduh, bermusuhan, berbunuh-bunuhan, merompak, rasuah, zina. Maknanya perangai akhlak waktu tu cukup teruk. Tetapi bagaimana Al-Quran merawat penyakit-penyakit akhlak, menyembuhkan penyakit akhlak. Itu kedua. Bahkan Al-Quran juga dia menyembuhkan penyakit-penyakit roh, penyakit dalaman, penyakit hati. Orang yang hati busuk, banyak dosa, orang yang apa semua ni, dengki, maka kalau dia rajin baca Quran, Al-Quran tu dah akan ubat sikit-sikit dalaman. Penyakit-penyakit jin-jin, rasukan ni orang akan rawat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Bahkan penyakit jasmani pun Al-Quran boleh menyembuhkan dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan. Jadi syifa Al-Quran itu dia menyembuhkan berbagai-bagai jenis penyakit, wa rahmah, dan juga dia sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Maknanya apa? Sebab Al-Quran tu yang membaca Al-Quran, yang faham Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang nak ikut isi Al-Quran orang beriman, mukmin. Jadi beruntung kita orang mukmin. Sebab Allah bagi Al-Quran, Al-Quran itu dia akan memimpin kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda kasih Allah kepada kita, Allah bagi Al-Quran. Apa lagi bentuk rahmat? Sebab tadi kata abwab, pintu-pintu, maknanya banyak bentuk-bentuk rahmat Allah. Di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala akan berikan penyelesaian kepada semua masalah. Kita ada masalah tak? Ada macam-macam masalah kita.
Nak tak Allah sembuhkan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Tu bentuk rahmat lagi. Maknanya bentuk rahmat Allah lagi, Allah akan berikan jalan penyelesaian. Sebab Allah uji dan akan kami uji kamu. Minal khauf, ketakutan. Manusia ni sering takut. Takut suami tak balik, takut isteri tak balik, takut anak ke mana-mana, takut macam-macam takut kita. Wal ju', kelaparan. Tuan-tuan yang duduk di USJ ni nampak semua bukan diuji dengan kelaparan. Ini diuji dengan kekenyangan, makanan tak habis-habis. Tapi ada orang yang kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kurang harta. Ramai orang miskin diuji dengan kemiskinan. Dan juga diuji dengan kematian. Dan diuji dengan buah-buahan, kehilangan tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, beruntunglah kata Allah orang yang sabar menghadapi segala ujian itu. Alladzina idza asabathum musibah, yang mana ketika mana mereka diberikan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan, kita apabila diuji dengan berbagai-bagai bentuk ujian, kesakitan, kesusahan, ketakutan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa orang beriman kena ucap ucapan dan bacaan itu. Sebab Allah kata beruntunglah, berita gembiralah bagi orang beriman yang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu Allah puji dan juga akan berikan rahmat. Allah akan bagi rahmat. Apa bentuk rahmat Allah? Penyelesaian di atas segala masalah-masalah itu. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi bentuk rahmat Allah? Bentuk rahmat Allah itu iaitu keampunan. Bentuk kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu Allah berikan keampunan kepada orang beriman. Walaupun banyak mana dosa kita, besar mana dosa kita, seluas mana dosa kita, rahmat Allah iaitu keampunan Allah itu lebih luas daripada segala-galanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-Ku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka tu melampau terhadap diri mereka. Melampau tu maknanya banyak sangat buat dosa. Kita ni tuan-tuan, kalau orang buat jahat sikit-sikit, kita kata dia jahat. Tapi kalau buat jahat banyak sangat, kita kata melampau. Melampau sangat buat jahat pada Allah, melampau sangat buat dosa pada Allah. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Apa bentuk rahmat Allah terhadap orang-orang yang berdosa ini? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa mereka seluruhnya. Allah akan ampunkan. Itu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada orang mukmin yang berdosa, bertaubat, minta ampun, menangislah pada Allah, Allah akan ampunkan. Jadi jangan putus asa. Terus minta doa pada Allah, mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah, bertaubat pada Allah. Terus Allah akan ampunkan, sebab itu janji Allah, itu janji rahmat Allah kepada kita. Itu tuan-tuan, rasanya cukuplah setakat tu. Sebab tengok muka pun dah lain macam. Mudah-mudahan pertemuan pertama saya di kuliah Maghrib ni sikit-sikitlah, mudah-mudahan. Takut ada yang panah telinga pula, jadi saya minta ampun, minta maaf. Semua saya nak berikan penjelasan ikut kefahaman seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama dulu. Minta ampun, minta maaf atas kekurangan dan kelemahan, salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.